Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Dan berkata oleh segala orang kafir, apa kerana tiada turun atas Muhammad itu mukjizat daripada Tuhannya, seperti tungkat Nabi Musa dan unta Nabi Saleh. Wa yaqulul ladzina kafaru, dan berkata oleh orang-orang yang kafir. Orang kafir mana? Orang kafir dulu pun berkata, orang kafir sekarang dan orang kafir lagi akan datang. Depa kata apa? Kerana, dan berkata oleh segala orang kafir Mekah, apa kerana tiada turun atas Muhammad itu ayat? Kenapa tak turun pada Muhammad itu ayat? Ayat ini maksudnya mukjizat. Kenapa tidak diturunkan pada Nabi Muhammad itu mukjizat? Baik. Tidakkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul yang ada mukjizat? Mukjizat ni perkara yang mencari adat, yang berlaku kepada para nabi-nabi itu dipanggil mukjizat. Perkara yang mencari adat berlaku kepada wali-wali Allah itu dipanggil karamah. Perkara yang mencari adat berlaku kepada orang-orang yang kafir, ahli maksiat, itu dipanggil sihir. Jadi setengah-setengah orang dia suka benda-benda tu. Dia terpukau dengan benda-benda tu. Lebih-lebih lagi orang-orang kafir. Bila dia tengok benda yang mencari adat, mulalah berlaku perkara-perkara yang pelik, termasuk mereka sembah. Bila dia tengok pokok yang besar, akar dia pelik sikit, maka ada yang sembah pokok. Bila dia sesak dalam hutan, ditakdirkan oleh Allah gajah tolong dia, maka dia sembah gajah. Dia kata gajah itu Tuhan dia. Ada yang sembah lembu. Ini bila dia tengok benda-benda yang mencari adat. Sebab itu orang Islam sangat jaga benda tu. Wa ma ana minal musyrikin. Saya bukan orang musyrikin. Kenapa manusia dia suka benda tu? Benda yang menyalahi adat. Bukan benda yang pelik sahaja. Kita selalu saya fahamkan bahawa kesemua yang ada depan mata kita ini adalah mukjizat Allah. Walaupun kita hidup, Nabi SAW telah pun tinggalkan kita sekian lama. Lebih daripada 1400 tahun dahulu. Tentulah kita ni tidak berpeluang melihat Nabi SAW. Kecuali orang-orang yang tertentu dianugerahkan oleh Allah dapat melihat Rasulullah di dalam mimpi. Orang-orang yang soleh. Bila kita tak dapat melihat Nabi SAW dengan mata kepala kita, tentulah kita tidak dapat melihat mukjizat Nabi seperti mana dilihat oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi orang-orang kafir juga, walaupun Rasulullah ada di depan mata mereka, mereka juga tidak berpeluang melihat mukjizat. Bahkan ada mukjizat yang mereka minta supaya ditunjukkan kepada mereka mukjizat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perkenankan. Mereka minta supaya bukit Safa bertukar menjadi emas. Rasulullah boleh menggunakan mukjizatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pohon kepada Allah Taala. Jadi depa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak macam nabi-nabi lain. Tak macam Nabi Soleh kita belajar dulu. Kaum dia minta supaya unta keluar daripada batu, unta keluar daripada batu. Dua beranak. Nabi Musa alaihi salam tunjuk mukjizat tungkat di hadapan Firaun dan pengikut-pengikut Firaun. Mereka lihat mukjizat depan mata mereka. Semua tu mereka dapat melihat mukjizat depan mata kepala mereka. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam rasul akhir zaman, Sayyidul Mursalin,
banyak orang kafir tidak dapat melihat mukjizat Nabi. Sehingga Nabi SAW, satu sahaja ketika mereka minta supaya belah bulan dengan tangan, Nabi belah bulan dengan tangan, bulan terbelah dua. Pun mereka tak beriman. Jadi mereka kata, kenapa Nabi ni tidak ada mukjizat-mukjizat daripada Tuhan? Itu alasan mereka nak menafikan Nabi Muhammad SAW itu Rasul. Kerana mereka tidak melihat mukjizat. Mukjizat ni yang kita tengok, Rasulullah SAW tunjuk mukjizat banyak depan orang yang beriman dah. Kita kena faham. Depan orang beriman dah. Di dalam peperangan, Nabi rendam tangan dia dalam air, keluar. Nabi rendam tangan dalam timba, keluar air. Melalui tangan Nabi SAW yang mulia, boleh diminum dan diguna oleh bala tentera perang. Siapa yang lihat? Orang beriman. Orang kafir tak lihat. Seperti mana Nabi SAW baca khutbah di atas mimbar yang baru, mimbar yang lama menangis teriak dalam masjid meraung. Mimbar tu dibuat daripada batang kurma yang dipotong. Lah ni orang bagi mimbar baru, Nabi baca khutbah atas mimbar baru, mimbar lama sedih sehingga Nabi bercakap dengan batang kurma. Batang kurma kering yang jadi mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ni, Nabi bercakap. Disaksikan oleh ahli Jumaat pada ketika itu di kalangan para sahabat. Maknanya mukjizat ni banyaknya Nabi tunjuk pada orang yang beriman. Sebelum mereka melihat mukjizat Nabi, mereka dah beriman. Bila mereka melihat mukjizat Nabi SAW, bertambah kuat keimanan mereka. Jadi tak ada alasan lah orang hari ini dia kata saya tak boleh beriman sebab tak dapat melihat mukjizat Nabi. Orang-orang Nabi, orang di zaman Nabi dulu, dia dapat melihat mukjizat dengan mata kepala mereka. Tak. Mereka beriman dengan macam kita belajar lepas. Mereka melihat alam kejadian Allah Ta'ala dan berfikir. Yang kita baca dulu, jangan lupa, ulul albab. Orang yang ulul albab. Orang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka akal, otak, dan dalam otak itu ada akal yang boleh mereka berfikir. Kita kena jadi orang yang macam tu. Walaupun mukjizat kita tak lihat dengan mata kepala mukjizat Nabi, tapi banyak mukjizat Allah depan mata kepala kita. Apa dia? Langit yang tidak ada tiang. Tak cukup lagi untuk beriman dengan Allah. Bumi yang Allah Ta'ala hampa luas terbentang. Tak cukup lagi mukjizat Allah nak beriman dengan Allah. Sehingga kita nak buat pasir satu pun tak tahu. Pohon-pohon kayu yang Allah Ta'ala tumbuhkan, pohon-pohon kayu berbagai-bagai jenis, yang kita nak tumbuh pokok sawi sepokok pun tak reti. Yang Allah Ta'ala buat daripada pokok-pokok yang kecil sampailah pohon-pohon balak yang besar. Ini kena jadi ulul albab. Orang yang tengok kejadian Allah Ta'ala berfikir. Jangan jadi orang bodoh. Seperti Allah sebut, seperti mana orang yang buta. Orang kafir ni macam orang buta. Mukjizat Allah ada depan mata dia, dia tak nampak. Dia tak nampak kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa kamu tidak lihat unta bagaimana kami jadikan unta? Tengok unta. Di samping kita tengok unta, kita kata pula nak tengok unta macam mana tempat kami tak ada unta. Nak kena pergi negara yang ada unta. Tengok unta. Tengoklah yang seumpama unta, lembu, kuda, kambing, biri-biri, kambing gurun, kijang, pelanduk, rusa. Tengok. Kenapa kamu tidak lihat? Gitu. Sebab itu orang kafir ni diumpamakan dengan orang yang buta. Orang beriman, orang yang celik. Orang kafir umpama orang yang ada otak tetapi tak ada akal. Orang beriman yang ada otak dan di dalamnya ada akal, yang dipanggil apa dia? Ulul albab. Ulang banyak kali dah yang tu. Jangan lupa perkataan ulul albab.
Sebab tu Allah nak supaya kita ni jadi orang yang cerdik. Hari-hari duduk saja berfikir. Berfikir sampai boleh timbul gerun. Berfikir sampai boleh timbul takut. Berfikir sampai boleh timbul malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang semua benda yang Allah Taala jadi depan mata kita, termasuk dalam diri kita sendiri pun, supaya kita berfikir untuk kenal dia. Jadi amat malang dan rugi siapa yang hidup di dunia mati tak kenal Allah. Allah bagi peluang untuk kita hidup di dunia tak lama, tapi lebih daripada cukup untuk kenal Allah. Allah yang tak dapat melihat dengan mata kepala, tetapi boleh kita lihat tanda-tanda kebesaran depan mata kepala kita. Dan boleh kita lihat Allah dengan mata hati, walaupun tak dapat melihat dengan mata zahir. Sebab tu kita orang Islam, kita kena jadi orang cerdik. Kerana kita ada akidah, ada pegangan dalam mata hati kita. Siapa pun tak boleh ubah. Ada tauhid dalam hati kita, mengesahkan Allah Ta'ala. Ada iman, ada yakin dalam mata hati kita. Itu berbeza orang kafir dengan orang beriman. Gitu. Jadi orang kafir ni dia nak tengok ayah. Ayah dia pun nak tengok macam mana? Boleh terbang di udara. Itu ayah. Mereka nak tengok, mereka nak beriman. Bukit itu kalau boleh tukar menjadi emas, abu nak beriman. Mereka nak tengok benda-benda yang pelik. Jadi bila Nabi tak tunjuk benda-benda yang pelik depan mata mereka, mereka kata Muhammad ni bukan Rasul. Sedangkan kalau dia berfikir sekali lagi, semua yang ada depan mata kita ni tidak ada yang tak pelik, semua pelik-pelik belakang. Saya sudah sebut selalu dah. Kita masuk di dapur, kita ambil kunyit, tongkol kunyit, kita fikir. Bila kita ambil, kita tenyih-tenyih lagi kuning. Kunyit ni ambil daripada mana? Ambil daripada tanah. Kalau kita rajin, kita tanam kunyit dalam besen je cukup. Besar sikit besen tu, dalam tu kita tanam kunyit sikit. Kita tanam halia sikit. Kita tanam serai sikit. Kan tanam dalam kok. Bila kita korek, kunyit dia akan jadi kunyit. Serai dia akan rasa serai. Daun kesum dia akan rasa daun kesum. Halia dia akan rasa halia, walaupun di atas tanah yang sama, dalam besen yang sama, disiram dengan air yang sama, diletak dengan baja yang sama, dia tetap keluar tak sama. Benda yang sekecil-kecil yang kita guna hari-hari, takkan tak boleh beriman lagi? Takkan tak boleh beriman lagi? Tu suruh Allah buat, tu suruh kita fikir. Ni fikir kunyit, serai, ada asam sikit campur jadi asam pedas. Fikir nak makan. Fikir nak makan. Dan nak makan sedap macam mana? Sampai lupa dah Allah buat tu, suruh kita fikir. Suruh kita fikir. Gitu. Pelik. Lepas tu fikir pula, siapa pandai buat selain daripada Allah? Kunyit sebungkus, serai sebatang, halia besar ibu tangan. Fikir, tak ada siapa pandai buat. Fikir jauh sikit lagi, air yang kita masuk dalam periuk untuk jadikan kuah. Tak ada makhluk atas dunia pandai buat. Kita nak buat apa? Nak buat sup daging. Daging, siapa pandai buat? Tak ada siapa pandai buat. Buat sup ayam, tok ayam. Ayam, siapa pandai buat? Tak ada makhluk pandai buat. Letak ikan. Tak ada makhluk pandai buat ikan. Ini nama dia ayah. Tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Jadi sebab apa kaum dulu ni dia banyak mukjizat? Dia tunjuk benda-benda yang mukjizat, macam mukjizat Nabi Musa. Bila sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dah kurang dah Nabi tunjuk mukjizat pada umat dia. Bila sampai zaman kita sekarang, langsung kita tak tengok mukjizat. Ada satu mukjizat Quran. Pun tengok mukjizat Quran, tak nampak benda apa-apa yang pelik. Kita letak Quran dalam kereta kita. Jadi apa kereta kita?
Dia tambah power kereta. Tak. Kata Quran mukjizat. Letak Quran dalam kereta, boleh sip minyak. Boleh sip minyak penuh bonek Quran dalam tu. Tak sip minyak sama. Lepas tu apa yang kata Quran ni mukjizat? Nak tahu Quran mukjizat, kamu kena belajar, kena fikir, bukan kamu nampak. Kenapa? Allah melayan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang matang. Baik. Allah layan umat Muhammad ni sebagai umat yang matang. Dia berfikir, dia mengkaji, dia menyelidiki, dia kenal Allah. Jangan nak tunggu macam saya sebut selalu. Bila tengok di atas langit tak nampak apa, biasa-biasa saja. Bila nampak langit itu berkumpul menjadi kalimah Allah, baru nak celak mata. Ini tak mata. Ini tangkap gambar, masuklah dalam media sosial ni, Facebook sebagainya, tanda kebesaran Allah. Bila tengok di langit tu nampak macam dia membentuk kalimah la ilaha illallah, tangkap gambar, ini tanda kebesaran Allah. Selagi mana tak jadi lagu tu, itu bukan tanda kebesaran Allah. Ini umat yang tak matang. Sedangkan langit awan yang mengandung hujan yang berat, itu juga tanda kebesaran dan keagungan Allah. Ikan duk makan hari-hari biasa. Tapi kalau di sisi ikan tu nampak macam tulis Allah Muhammad, tangkap gambar, ini kebesaran Allah. Ikan yang duk makan bertantan bukan kebesaran. Ni bukan orang cerdik, bukan orang matang, orang bodoh nama dia. Faham? Nah, itu. Kita kena jadi orang cerdik. Bukanlah kita nak nafi. Takkan kita nak tunggu macam tu baru nak beriman dan baru nak nampak kebesaran Allah. Kalau tidak, kita jadi macam umat-umat ni. Faham tak? Tunggulah nak tengok satu benda yang pelik, yang mencari adat, yang tak pernah berlaku, itu sebar. Kita pun kagum sebar. Macam baru ni ada orang perkenalkan Quran yang kecil je. Quran tu kecil je, tulis tangan kecil. Dan harga dia berapa juta dolar. Bahkan kalau orang di Malaysia dulu ada seorang dia simpan Quran yang kecil peninggalan nenek moyang dia. Dia kata saya takkan jual Quran ni. Walaupun minta beli 20,000 saya tak jual. Kerana dia satu sangat berharga untuk saya. Kecil. Kecil nak baca macam mana? Orang bukan kisah Quran tu kecil ke apa. Orang kisah nak baca. Tak ada. Ni hak besar atau ni pun kena pakai spek mata. Tak nampak. Tak ada. Hak kecil tu simpan gitu saja. Tak ada. Ini orang kita. Jangan jadi umat yang tak cerdik. Kita kena jadi ulul albab. Tak larang nak ulang dah ulul albab ni. Kita ulang selalu. Kita kena dalam otak kita ada akal. Nah, maknanya kita umat Muhammad ni Allah tak bagi dah Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk banyak mukjizat pada kaum dia supaya beriman. Kenapa? Hang ada otak hang fikir sendiri. Macam kita ada kadang-kadang kita cakap banyak pun tak jadi. Kita serah dia berfikir. Hang ada otak hang fikir ambil lah. Ada. Dia nak hargai kita, tak hargai kita terpulang. Takkan kita nak habaq semua. Tak ada. Kita tolong dia, kita bantu dia, kita angkat dia, kita segalanya buat apa semua. Sudah kita ingat susah hati. Hang pun ada otak, hang fikir ambil. Kerana hang ada otak. Sebab kita bercakap depan orang yang ada otak. Jadi Allah Ta'ala layan umat Muhammad ni, umat yang ada otak dan dalam otak dia ada akal. Itu cerita dia. Faham? Itu. Dan berkata oleh segala orang kafir Mekah, apa kerana tiada turun atas Muhammad itu mukjizat? Tengok. Duk minta yang tu. Apa kerana tidak turun atas Muhammad itu mukjizat daripada Tuhannya? Seperti tungkat Nabi Musa dan unta Nabi Saleh. Dia nak macam tu. Ada. Kalau nak macam tu susahlah. Dan nak tunggu satu benda yang mencari adat berlaku. Tak payah. Baik. Qul innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi ilaihi man anab. Kata olehmu ya Muhammad, bagi mereka itu bahawasanya Allah Taala menyesat mereka dikehendaki dan menghidayah mereka yang kembali kepadanya. Kata olehmu ya Muhammad, innallaha yudhillu man yasha'. Allah Taala boleh sesat siapa-siapa yang Allah Taala nak sesat. Kalau nak sesat, bagilah apa benda pun dia tetap sesat. Walaupun tunjuk pada mereka tu mukjizat,
Benda yang mencari adat sekalipun, mereka kata benda lain pula. Muhammad main sihir. Ada? Ketika Nabi SAW membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim kepada wakil-wakil pemimpin Mekah yang pandai-pandai sihir, yang pandai-pandai syair, dia pergi jumpa Nabi SAW. Bila dia dengar Nabi SAW baca ayat-ayat Al-Quranul Karim, mereka kata ini bukan sihir, ini bukan syair. Kalam yang luar biasa, yang sangat hebat, walaupun mereka pakar syair. Bila dia balik bagi laporan kepada pembesar Mekah, lepas dia jumpa Nabi, dia duduk di rumah sengak. Kerana dia tak tahu apa yang nak beri laporan kepada pembesar Mekah tentang ayat yang dia dengar, Al-Quran. Lalu dia pergi Jumaat, lalu pemimpin Mekah pergi ke rumah dia. Kamu ni aku suruh pergi jumpa Muhammad, berbincang dengan Muhammad, balik duk sengaknya pasal apa? Lalu kata wakil pemimpin Mekah, lah ni macam ni lah, kita tak usah kata Muhammad, biar pergilah kat dia. Apa yang dia nak buat? Karena kalam yang aku dengar itu bukan syair, kerana aku pakar syair. Bukan kalam yang dicipta oleh Muhammad. Lalu kata pembesar Mekah, tengok dia dah kena sihir Muhammad. Dia kena sihir Muhammad, tengok. Walaupun dia dengar sendiri benda yang sangat pelik, Al-Quranul Karim, yang mereka tak pernah dengar sebelum tu. Dan mereka orang Arab ni pakar syair, dan lebih hebat daripada syair. Bila mereka mengaku kata Quran ini lebih hebat daripada syair, bukan kalam manusia, mereka kata ini sihir. Itu yang Allah Ta'ala sebut. Kata olehmu ya Muhammad bagi mereka itu bahawasanya Allah Ta'ala menyesat mereka yang dikehendaki. Kalau Allah takdirkan mereka sesat, mereka tetap sesat. Walaupun tunjuklah apa mukjizat sekalipun, buatlah macam mana sekalipun, dia tetap sesat. Dan menghidayah mereka yang kembali kepadanya. Menghidayahkan mereka yang kembali kepadanya, kepada Allah, Allah bagi hidayah. Allah nak bagi hidayah pada sesiapa, Allah boleh bagi. Allah nak sesat pada sesiapa, Allah Ta'ala boleh sesatkan. Tak kira dia tengok mukjizat atau tak tengok mukjizat. Macam hari ni lah, ada orang yang terima hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan melihat keagungan dan kebesaran Allah. Ahli-ahli sains yang mengkaji alam ini, akhirnya dia tahu bahawasanya alam ini ditadbir dan disusun oleh Yang Maha Agung. Dia kaji, tak ada dalam Kristian. Dia kaji, tak ada dalam Yahudi. Dia kaji, tak ada dalam Buddha. Ada di mana? Ada dalam Islam, dia memeluk Islam. Berapa kerat orang ni? Tak ramai. Ada yang dia mengkaji, dia ambil segala ilmu yang ada untuk membangunkan teknologi, dan dia menentang Islam. Ada juga macam tu. Ini hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh bagi hidayah pada siapa yang Allah Ta'ala nak bagi. Allah boleh sesat siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak sesat. Cuma hidayah ni macam rezeki. Dah rezeki lah. Yang kita baca lepas ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah Ta'ala yang meluahkan rezeki siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak luaskan. Dan Allah boleh sempit rezeki siapa-siapa yang Allah tak nak sempitkan. Rezeki ni apa dia? Kita kata duit rezeki. Tapi bukan duit saja. Bukan harta benda sahaja rezeki. Rezeki ni banyak. Kalau kita ada kawan yang ramai pula baik-baik belaka, itu rezeki. Kita pergi ke Mekah, kita duduk seorang-seorang saja. Orang tak sudi nak berkawan dengan kita. Itu kita tak ada rezeki persahabatan rahim. Ada yang kita pergi ke Mekah, kita tak pernah bertemu dengan, tak mau berjumpa dengan dia sebelum ni, berjumpa, duduk sebilik. Kita kerja haji ke kerja umrah. Lepas balik pada apa pula? Kita pula saling kunjung-mengunjung antara satu sama lain. Berhubung sentiasa. Rezeki kita boleh pergi mengerjakan umrah haji, dan rezeki silaturahim. Berhubung silaturahim ini rezeki.
Sebab tu orang yang memutuskan silaturahim ni macam dia memutuskan rezeki dia lah. Memutuskan rezeki dia. Rezeki pun silaturahim, akal pun silaturahim, banyak. Ilmu. Ilmu juga rezeki. Rezeki ni banyak. Duit, pangkat, harta benda, silaturahim. Ini semua rezeki. Ilmu semua rezeki. Allah boleh rezekikan siapa-siapa yang Allah nak rezeki. Allah boleh sempitkan rezeki siapa-siapa yang Allah nak sempitkan rezeki. Macam tadilah, Allah boleh bagi hidayah siapa-siapa yang Allah nak bagi hidayah. Allah boleh sesatkan siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak sesatkan. Kita kena ingat. Walau bagaimanapun, inna Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengubah nasib seorang itu sehingga dia mengubah nasib dia sendiri. Ayat yang lepas kita baca lepas. Dia yang mengubah nasib dia sendiri. Itu. Maksudnya macam mana? Kena berusaha. Ayat selalu kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Ajal kita telah ditetapkan oleh Allah. Antara benda sama juga dengan rezeki telah ditetapkan oleh Allah. Tapi kita berusaha cari rezeki. Walaupun rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah, kita berusaha. Ada yang menega, ada yang membela, menternak, ada yang bekerja kelang, kerja kontrak sebagainya. Rezeki telah ditetapkan, kita berikhtiar untuk mencari rezeki. Begitu juga mati. Mati telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, tapi Allah sebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Maknanya kita kena berusaha mati sebagai orang Islam. Mana dia usaha nak mati sebagai orang Islam macam hari ni? Duduk di rumah sedap je. Tengah hujan-hujan reduk lagu ni, tarik kain selimut, tidur sedap. Tak ada susah-susah. Relax je. Itu. Rehat je hari-hari minggu ni. Dulu kita bekerja apa semua. Ataupun bawa anak-anak pergi berjalan ke makan-makan ke. Gitu. Tapi menjadi rutin kita setiap hari Sabtu begini kita mengaji. Kadang-kadang demam sikit-sikit pergi. Kadang ada kerja masalah letak tepi sekejap. Sakit pun buat tak sakit. Orang panggil. Kenapa? Kita nak belajar. Kita nak mengaji. Pasal apa? Itu ikhtiar kita untuk mati sebagai orang Islam. Yang Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Seperti mana kita ikhtiar cari rezeki, kita kena ikhtiar untuk mati sebagai orang Islam ni. Kita kena ikhtiar mati sebagai orang Islam. Kita sembahyang, kita puasa, kita sedekah. Gitu. Ini ikhtiar untuk mati sebagai orang Islam, bangun tahajud lagi, puasa sunat lagi. Ini ikhtiar untuk mati sebagai orang Islam. Sebagai mana kita ikhtiar untuk mencari rezeki, kalau kamu ikhtiar sungguh-sungguh dapatlah rezeki kamu. Begitu juga kalau kamu ikhtiar sungguh-sungguh, kamu dapat mati sebagai orang Islam. Dan dalam kita berikhtiar pula, kita baik sangka dengan Allah. Allah akan matikan aku Allah matikan aku sebagai orang Islam. Kenapa? Aku telah berikhtiar. Ingat pula hadis Nabi, ana inda zanni abdi. Aku ikut zon hamba aku. Ikut zon hamba aku walaupun aku ada dosa sikit-sikit, tapi aku bertobat. Aku bertobat pada Allah. Gitu. Aku juga melakukan amal ibadat. Dengan sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, insya-Allah Allah bagi aku mati sebagai orang Islam. Sebab tu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwa tu salah satu untuk dapat mati dalam keadaan Islam. Apa bertakwa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Panggil orang beriman, ittaqullah, kamu kena bertakwa kepada Allah. Makna tak cukup sekadar dabit dada sebagai orang beriman.
Tak cukup sebagai dabik dada sebagai orang Islam. Kamu kena bertakwa. Takwa ni dia luah. Ngaji takwa. Semayang takwa. Tolong orang takwa. Hubung silaturahim takwa. Sedekah takwa. Wakaf takwa. Tutup aurat takwa. InsyaAllah kalau kamu jaga, ingat semua yang kamu buat ni sebagai ikhtiar supaya Allah anugerahkan kita mati sebagai orang Islam. Sebab Allah sebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kamu mati kecuali matilah keadaan muslim. Kena ikhtiar lah. Tapi kalau duduk saja, Allah dah takdir mati kita. Ngajinya tidak, baca Qurannya tidak, tutup auratnya tidak, apa tidak, lepas tu nak mati Islam. Macam duduk sajalah, lepas tu harap rezeki turun daripada langit. Dapat ke? Tak dapat. Faham? Itu. Baik. Kata olehmu ya Muhammad, bagi mereka itu bahawasanya Allah Ta'ala menyesat mereka dikehendaki dan menghidayah mereka yang kembali kepadanya dengan iman. Maka tiada mengaya oleh mukjizat jika Allah Ta'ala hendak sesatkan akan dia. Inilah. Kalau jenis nak sesat ni, minta mukjizat depan mata kepala pun sesat juga. Kalau nak hidayah ni, tak ada mukjizat pun dapat hidayah juga. Macam kita sekarang. Tentulah kita hidup di akhir zaman ni, kita tak lihat mukjizat. Kita hidup di akhir zaman ni, kita tak dapat lihat mukjizat Nabi SAW. Tak apa tak dapat melihat mukjizat pun, ada Quran yang memandu kita. Bahkan Quran dah cukup daripada segala mukjizat. Dan cukup dengan kita tengok alam yang Allah Ta'ala buat. 2-3 hari lepas kemarau. Hari ini hujan. Kita duduk tempat kita ada musim panas. Ada musim sejuk. Ada musim angin timur, angin barat. Ada musim berbunga, ada musim berbuah. Ini semua ni ayat-ayat Allah. Kalau kita pergi negara luar ada musim panas. Ada musim bunga, ada musim gugur, ada musim salji, ada musim sejuk. Ini ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ayat. Ada siang, ada malam. Ada kalanya kita sini malam lebih panjang daripada siang. Ada kalanya siang lebih panjang daripada malam. Larilah setengah jam, 45 minit begitu. Bahkan kalau kita pergi negara-negara lain, bila waktu musim sejuk, malamnya panjang. Malamnya panjang. Panjang malam. Begitu. Pukul 5 petang dah malam dah. Nak pagi esok sama dengan 6 pagi esok. Puas tidur. Siangnya pendek. Berjalan-jalan sekejap dah malam. Siapa yang meminda, siapa yang menyusun malam pendek, malam panjang, siang pendek? Bila mari musim panas pula. Musim panas pula, siang panjang, malamnya pendek. Ini orang panggil ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Ombak. Musim dia pasang, musim dia surut. Ini ayat Allah. Siapa yang buat kerja? Ada ombak besar, ombak kecil. Bahkan kita di sini pun ada pulau yang waktu-waktu tertentu orang tak boleh pergi ke pulau. Macam di Terengganu pulau apa nama? Pada lupa dah. Hentian. Ada satu lagi pulau apa? Pulau Hentian. Gitu. Yang ada musim dia boleh pergi. Lepas musim kena tutup pulau tu. Dan bot apa perahu semua tak boleh lalu. Kalau lalu, dia hentam dengan ombak. Lepas pada musim tu pergi balik. Tengok pantai-pantainya berubah. Pantai-pantainya berubah. Dibersihkan pantai-pantai. Tak ada siapa buat kerja ni. Ini orang panggil ayat-ayat Allah Ta'ala. Ini orang yang nak dapat hidayah. Penyu yang bertelur di darat. Korek-korek dia tak ngeram, tak apa pun. Korek-korek, kambut. Lepas tu dia lah pergilah ke mana-mana. Sampai masanya penyu ni menetas. Berpuluh-puluh ekor anak penyu. Yang bila dia tetas keluar daripada pasir tu, dia tala pergi ke laut. Siapa ajar dia tak mengaji sekolah pun. Tala semua, tak ada seekor pun tala naik ke darat. Semua tala tu ke laut belakang. Ini ayat Allah. Kalau di Terengganu tu, kalau tala naik ke darat, atas tu jalan mampu habis anak penyu. Ada. Kalau kira yang selamatnya, tala ke darat lah. Ada. Kerana tak ada apa. Dia tala ke laut.
Hempah dengan laut naik atas pantai dia turun pula. Hempah dengan laut naik atas pantai dia turun pula. Hempah lagi dengan laut naik atas pantai sampai dia berjaya pergi dalam laut. Dia suruh berjalan. Tengok kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Nah, tengoklah binatang-binatang yang Allah Ta'ala bagi. Setiap satu negara dia ada binatang istimewa yang tak ada di negara lain. Kita di Malaysia ni ada harimau Melaya. Tapi orang Malaysia ni dia tak jaga harimau Melaya ni, tak apa ada harimau. Harimau Melaya ni ada di Malaysia. Hak Malaysia. Malaysia. Allah bagi. Di China ada panda. Kerajaan China ni sangat jaga panda. Sangat jaga panda ni. Sampai dulu Malaysia nak pinjam panda untuk main ni kena bayar berapa juta dolar. Bahkan dengan syaratnya bila panda ni beranak, anak nak hantar balik pada dia. Hantar balik pada dia. Dia pastikan panda tu tak pergi ke negara lain. Ada di China saja. Nah, ada negara mana Australia ada kangaroo. Tak ada di tempat lain kangaroo. Ada tempat dia ya? Ada kangaroo. Itu tempat dia semua. Allah bagi. Itu Allah bagi. Di Saudi ada unta. Unta ambil belah di Malaysia kurui. Tak boleh hidup. Tak boleh hidup. Burung sama burung. Begitu. Kita sini penguin tak boleh hidup. Nak hidup pun adalah di Langkawi tu. Kena buat tempat salji dia mampu. Tu, di Park Underwater tu. Nak masuk dekat RM50 seorang. RM48 pun. Botak kepala. Nak tengok penguin dia. Tempat dia, di penguin, penguin ada penuh. Di Australia, di pulau, penuh dengan penguin. Ini ayat-ayat Allah. Ayat Allah walaupun dekat saja. Sepadan saja. Ikan pun dia duduk tempat-tempat ikan. Ada ikan ada di tempat kita, tak ada di tempat lain. Ada yang ada tempat lain, tak ada tempat kita. Kita tak ada dolphin ni. Tak ada. Tempat lain ada. Itu cerita dia. Ini semua ni ayat Allah. Jadi tak tengok mukjizat pun dah lebih pada cukup untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Kecuali orang yang ada otak tak ada akal. Tapi orang yang ulul albab, inilah nikmat di waktu muda, di waktu tua. Tengok ke depan saya sebut. Hiburan kita. Orang kata orang tua ni pomai. Kerana tenaga dah tak banyak, nak main bola pun tak boleh. Nak berlari pun tak larat. Gitu. Nak make up bagi lawa macam orang pun dah tak lawa dah. Kalau make up sangat pun tua orang pelik. Begitu. Tak sedap diri tua nak mampu. Dia tak mau jadi dah buat apa pun. Tak ada. Hak tutup semua. Tak ada apa benda pun nak seronok waktu tua. Tapi kalau ada otak sebagai ulul albab, hidup seronok. Hang rasa tak seronok pilah. Gitu. Saya ingat masa duduk pondok dulu. Saya baik dengan tu. Saya ni baik dengan tutup pondok. Tutup orang pondok ni cukup baik. Orang panggil. Gitu. Tutup orang ni duduk. Tua dah tu. Pangah dah tua dah nak. Berepok dah semua. Tak ada apa hak seronok dah. Kami duduk pondok kata gitu. Dia tahan mana tak? Dia tahan mana tak? Ni walaupun tua ni seronok hang nak tahu. Seronok cara tua, muda seronok cara muda. Kemas dia jawab. Ada tua seronok cara tua, muda seronok cara muda. Apa dia seronok di waktu tua ni? Otak dia ulul albab. Banyak benda dia tengok, banyak benda dia dengar, ada rezeki banyak tempat dia berjalan. Dia tengok keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan dia tersenyum. Hati dia hidup. Ada orang dia tengok saja. Dia tak sampai ke mata hati. Dia tengok mata zuhir saja, tak sampai ke mata hati. Kita tengok dengan mata zuhir sampai ke mata hati. Tu Allah Ta'ala suruh berjalan atas muka bumi yang Allah Ta'ala buat. Gitu. Baik. Sampai manusia pun berbeza. Pilah dunia mana pun. Di Mekah tu beratus-ratus jenis manusia. Kita tengok jauh gini, duduk jauh. Berjalan satu kelompok, tu orang Malaysia. Tengok cara berjalan, cara apa semua orang Malaysia. Pergi tengok betul orang Malaysia. Tengok kelompok jauh apa semua tak tengok lagi. Ada Indonesia. Orang sama.
Tapi setiap kelompok tu ni. Bahkan kalau kita duduk kat negeri ni, ni gaya orang Kuala Lumpur. Ni gaya orang Kelantan. Ni gaya orang Perak ni. Ni gaya orang Penang ni. Semua ni ayah-ayah Allah. Baik. Alladzina amanu wa tasma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Iaitu segala orang yang beriman dan tetap hati mereka itu dengan zikrillah, dengan ingat pada Allah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum. Wa tatma'innu qulubuhum, tetap hati mereka itu. Beza orang beriman orang kafir macam mana? Orang kafir tak tetap. Orang beriman tetap. Tetap hati mereka itu. Sebab tu tuan-tuan, kita tak berganjak dengan akidah kita. Kita tengok orang-orang kafir yang mari ke negara kita, yang tak tetap. Mak Saleh mari, dia lalu kot tokoh Hindu, dia sembah tokoh Hindu. Dia berasa apa budaya yang dia buat apa semua, terpaksa dia pergi ikut tokoh Buddha, dia sembah tokoh Buddha. Hati mereka tak tetap, pegangan mereka tak tetap. Kita tetap. Kita tetap. Sebab itu jangan kita jadi hati kita ni tak tetap. Macam saya sebut selalulah, kadang-kadang kita sedih dengan kempen pilihan raya. Oleh kerana kita nak tarik sokongan-sokongan daripada agama-agama lain menyokong kita. Kita orang Islam terpaksa berlakon. Masuk ke tokong Hindu, tak salah. Tapi masuk apa? Masuk apa? Kadang-kadang ada upacara yang dibuat yang benar-benar syirik, kita buat sama. Lepas tu cari pula pendapat-pendapat yang mengatakan dibolehkan. Rahmatan lil alamin. Kononnya. Islam ni rahmat bagi sekalian alam. Gitu. Pergi pula ke tempat-tempat sing. Cakap pakai pakaian kita biasa, tak apa, tukar pakai pakaian dia balut dengan apa semua celek dari merah kuning habis apa semua habis. Ini masalah. Hati tak tetap. Hati tak tetap. Kita pegangan kita tetap. Tak berubah. Macam babi. Kita tak boleh makan babi. Bukan soal babi itu sedap ke tak sedap, lalu ke tak lalu, sebab Allah haramkan babi. Kita tetap. Kita pergilah dunia mana pun, kalau tak ada makanan halal, kita minum air tak apa. Bawa roti tak apa. Orang ni buat Maggi tak apa. Tak makan babi. Kalau jenis hati tak tetap tu di sini tak makan babi. Pergi negara kafir babi makan. Nada, babi makan. Dah, orang beriman ni hati dia tetap. Dia tak berubah. Marilah apa cara pun. Nada. Tapi bila kita tengok dah pelik, kerana nak sokongan, kita terpaksa mengikut amalan-amalan dibuat oleh ajaran-ajaran yang sesat. Kalau kita tak percaya pun, sekurang-kurangnya kita redha. Man redha fil kufrin kufrun. Siapa redha pada benda kafir, dia kafir sama. Dia kafir sama. Itu cerita. Sebab tu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Segala orang yang telah beriman dan tetap hati mereka itu dengan zikrillah. Hati orang yang beriman dan hati mereka tetap dengan bizikrillah, dengan zikir pada Allah. Itu orang beriman. Zikir ni tak nanti kita sebut dengan mulut. Dia berzikir pada Allah sentiasa dengan hati. Macam saya sebut selalulah, amalan kita tu mengajar kita sentiasa berzikir. Yang kita letak lepas mayang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cakap tu lepas mayang. Lepas tu kalau ada orang mati, buat tahlil. Hak kita tengok tu ada kalimah-kalimah yang boleh kita kata. Ada kalimah yang sesuai kita sebut Subhanallah, Maha suci Allah. Bila kita tengok satu benda yang menakjubkan, satu benda yang sangat hebat, satu benda yang sangat mengagumkan, kita sebut Subhanallah. Bila kita tengok satu benda yang menggerunkan, Allahu Akbar. Bila kita tengok satu benda yang tak tahu kita nak kata apa, hebatnya, Masya Allah. Masya Allah ni melahirkan kegembiraan kita.
Bila kita tak terdaya apa sesuatu, tak terdaya, la haula wala quwata illa billah. Bila sakit sangat, astaghfirullah. Kita boleh susun kalimah-kalimah. Jumpa kawan-kawan kita sebut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi lama kita hidup, lagi banyak pahala kita. Kenapa? Kita orang beriman sentiasa bizikrillah. Allah sentiasa sebut mulut. Nabi SAW sentiasa sebut Allah di mulut. Sampailah dekat nak mati, Allah, Allah, Allah. Dia mati dengan sebut Allah. Ini kita kena latih jiwa kita. Pertama, hati kita kena tetap. Kita jangan jadi macam keset. Keset orang tak dengar dah. Macam CD. Berjalan je dia bunyi ikut berjalan. Nada. Stop. Dah. Kita kena jadi hidup. Macam sebutlah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban nar. Muka habis. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Sambil makan ingat rezeki yang Allah bagi. Mulut tak kata alhamdulillah, tapi alhamdulillah. Boleh punya. Hati ingat. Lepas makan semua siap alhamdulillah. Belahak tak kira. Sebab tu bila keluar daripada tandas, disuruh sebut ghufranak. Pendek je doa keluar tandas ni, ghufranak. Saya minta ampun pada engkau. Pasal apa yang keluar lepas-lepas buang air besar ni, ghufranak, minta ampun. Kita ni punya teruknya kita ni. Makanan yang kita makan, yang elok-elok, yang ada zat, yang ada vitamin, yang ada mineral, yang ada semua, hantar untuk tubuh badan kita. Tenaga untuk kita sihat apa semua. Dengan makan makanan, mata kita terang, telinga kita, tenaga kita ada. Kita duduk diam, mama kita diam. Tapi perut dalam tu perut besar, perut proses makanan tu. Sampailah yang tak perlu untuk tubuh kita dibuat. Hak kita panggil taik lah sebenarnya. Buat. Sampai buang pun kita tak bersyukur lagi pada Allah. Tak ingat daripada Allah. Kita makan macam-macam, kerja makan. Pagi makan pagi. Dalam mi tu macam-macam segala nenek ada. Kalau makan nasi lemak, dalam nasi lemak tu macam-macam ada. Dalam sambal tu macam-macam ada. Kerja perut sentiasa buat kerja. Buat elok nak habis je, sumbat pula makan pula pukul 10 lagi. Kerja lagi perut ni. Nada. Nah gitu. Ada sumbat sedia. Ni duk ngak lagi ni, duk ngaji pun. Sumbat lagi. Nah pagi. Satgi pula, petang satgi sumbat lagi. Perut kerja. Malam nak tidur, makan lagi. Semua ada lah perut. Tapi perut yang Allah buat ni bekerja. Dia buat tak tahu, duk relax. Tengok drama. Tengok filem. Hak muda-muda main game. Tak tahu apa. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan makhluk-makhluk yang Allah Taala cipta, jantung, paru-paru, hati, perut besar, gas yang ada, angin yang ada dalam perut ni bekerja untuk keselesaan kita. Kita tak tahu apa. Tidur. Mata tidur, kita dipengsankan oleh Allah, tak sedar apa. Waktu kita tidur, perut kita bekerja. Bekerja untuk tapis hak mana baik, hak mana tak baik, hak mana kelas. Hampir campur suruh kelas pula. Ada? Campur masaknya, perut ni kelas. Sampai bagi esok, bangun-bangun, pergi bilik air. Hak hampas tu buang semua. Tak kata apa. Mereka tegak semua. Tak kata apa. Lega. Sebab tu Nabi ajar sebut ghufranak. Saya minta ampun ya Allah. Sampai saat ini pun saya tak ingat lagi. Saya tak sedar lagi. Hari-hari, sehari sekali, sehari 2 kali pun ada. Kena 3 hari tak buang. Merewah. Berangin apa semua habis. Masa tu kelam kabut. Tak tahu nak buat macam mana. Nak duduk tak kena, nak berjalan tak kena. Beli baju baru pun pakai tak sedap. Naik kereta tak sedap. Kenapa? Tak buang. Yang buang selalu ni tak bersyukur. Dah tak bersyukur satu part. Bila boleh buang, tak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ni aku tak bersyukur. Sedangkan organ-organ yang Allah Taala buat bekerja 24 jam untuk keselesaan kita. Tengah tu semayang pun dah. Nak sebut Allahu Akbar pun kira. Nak sebut Subhanallah pun kira. Nak sujud pada Allah pun kira. Nak derma sebanyak pun kira. Faham? Jadi sepatutnya bila kita boleh buang air besar, air kecil ni,
ghufranak. Sakat tu saja. Saya minta ampun pada Engkau ya Allah. Teruknya saya ni, jahatnya saya ni, degilnya saya ni, jauhnya saya dengan Engkau ya Allah. Ghufranak, saya minta ampun. Sepatah je kata. Tak kata. Nada. Ini ingat. Baik. Sebab tu otak kena berjalan. Saya macam kita makan dah. Mama punya. Apa semua. Hati kena ingat. Hati kena ingat. Nah itu. Bukanlah tak boleh baca doa. Tu baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kukuannya kita kena faham. Allahumma ya Allah barik lana fima razaqtana. Berkatlah pada kami apa yang kau rezekikan pada kami. Wa qina azabannar. Bebaskan kami daripada azab api neraka. Nah itu. Kena sedar. Buat satu benda kena sedar. Itu. Baik. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Selalu kita dengar ayat ni. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui olehmu dengan zikrullah itu tetap segala hati. Tetap segala hati. Ingatlah kalau kamu selalu ingat pada Allah, hati kamu tetap. Apa makna tetap? Tenang. Hati kamu tenang. Tenang ni tuan-tuan. Bila kita duduk saja, orang akan nampak wajah-wajah ketenangan. Wajah ni lah orang suka tengok. Kita tengok wajah-wajah ulama yang sampai sekarang diletak gambar ulama dalam handphone dia. Walaupun ulama tu telah meninggalkan kita sekian lama. Setengah buat frame, gantung frame gambar ulama di dinding rumah dia. Kenapa? Indahnya tengok wajah dia. Wajah apa? Wajah tatmainnul qulub. Hak panggil nafsu mutmainnah tu. Wajah ketenangan tu ada. Tengok wajah dia tenang, relax je. Gitulah hati dia. Sebab apa? Bizikrillah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kamu kena ingat. Bila kamu selalu ingat pada Allah, Allah bagi apa? Hati kamu tenang. Hati kamu tenang. Kamu kena ingat pada Allah. Macam mana nak ingat pada Allah? Tengok ayat-ayat Allah. Lenggak, tengok langit. Tengok bumi. Tengok pada diri kita sendiri. Kita tak mau sakit, kita sakit. Siapa nak sakit? Nah, kita sakit. Ingat saya tak ada daya upaya. Tak ada daya, tak ada upaya. Nah itu. Kita tak mau kemalangan. Kita kemalangan. Nah, kita tak mau apa semua. Semua ni orang tak mau. Tapi la haula wala quwata illa billah. Aku tak ada daya apa. Tak ada kekuasaan apa, tak ada kekuatan apa. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hati kita jadi tenang. Nah, hati kita ingat pada Allah Taala, hati kita tenang. Bila kena satu malam takwa pada kita ingat dosa, maksiat kita, aini. Hati kita akan jadi tenang. Tenang bukan makna tak sedih. Bila kita kena satu benda yang menyedihkan, sedih. Sedih, kita sedih. Tapi dalam keadaan sedih, kita ada redha. Ini orang beriman. Mana dia nak tenang hati? Bizikrillah. Ingat pada Allah, itulah tempat tenang hati. Tak ada dah yang lain. Sebab tu macam kata semua orang tua dia duduk di rumah dia besar. TV tu besar, dia nak masuk dalam TV pun boleh. Peti air besar. Tapi dia tak dapat tenang. Dia tinggal pergi duduk di pondok. Pondok dapur tentu, ruang tamu pun tentu, tempat tidur pun tentu. Tapi dia dapat tenang. Dia dapat tenang. Sebab apa? Bukan pasal rumah itu dah. Pasal bizikrillah. Dia ingat pada Allah. Ada orang pimpin dia. Ada orang nasihat dia. Ada orang tegur dia. Ada dia boleh baca benda-benda yang dia tak erti. Allah kurniakan ketenangan dalam hidup. Dan ingat ayat ni. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah. Kalau kamu selalu ingat pada Allah, Allah anugerah hati kamu tenang. Tak maulah kita tuan-tuan sekalian, tua-tua ni hati duk serabut lagi. Tak maulah. Orang panggil, sudahlah. Tak mau. Orang panggil. Kadang-kadang kita duk perhati. Iyalah orang menega satu. Sampai ketua duk serabut, tak sudah-sudah. Orang politik duk kerja dengan dunia politik dia daripada muda sampai ketua duk serabut, tak sudah-sudah. Masa bila nak tatmainnul qulub? Masa bila nak hati ni tenang, sujud pada Allah dengan rasa lapang tenteram. Ingat. Itu tempat tenang. Alladzina amanu wa amilus solihat tuba lahum. Lagi. Alladzina amanu wa amilus solihat. Bermula segala orang yang beriman.
Apa beriman? Dia yakin dalam hati. Yakin dengan apa? Dengan rukun iman. Yakin pada Allah. Yakin pada malaikat. Yakin pada rasul-rasul. Yakin pada hari akhirat. Yakin pada qada dan qadar. Dia ada yakin dalam hati. Yakin dengan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Satu. Bukan dia yakin saja. Wa amilus solihat. Dia bergerak untuk melakukan amal soleh. Dia semayang. Campur lagi sembahyang sunat. Dia puasa. Campur lagi puasa-puasa sunat. Dia keluar zakat. Dia campur lagi sedekah-sedekah sunat. Dia mengerjakan haji. Dia campur lagi haji-haji sunat. Amalan soleh. Dia hubung silaturahim. Dia jamu orang miskin makan. Dia buat apa semua? Apa yang dia dapat? Tubah lahum. Tubah lahum. Apa tubah lahum? Kebaikan bagi mereka itu. Apa dia kebaikan? Bahagia bagi mereka itu. Allah kurniakan tubah. Apa makna tubah? Bahagia. Tengok. Inilah pegangan kita. Inilah kita nak sangat. Apa dia? Allazi ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, kalau kamu ingat pada Allah, hati kamu tenang. Kan? Nafsu ni ada 3. 1, nafsu ammarah bisu. Nafsu suruh buat jahat. Sentiasa tak tenang. Kalau kadang budak-budak tunjuk cerita-cerita filem hak jenis gangster. Ada gangster dengan hak cucuk sumbang dengan gini apa semua ni. Benda dalam filem dilakonkan semula benda di luar. Kita tengok kehidupan dia sentiasa dalam keadaan takut, dalam keadaan bimbang, dalam keadaan bunuh orang tumbuk ni. Inilah orang panggil amarah bisu. Sentiasa arah kejahatan dan tak pernah dapat ketenangan. Yang satu lagi nama dia nafsu lawamah. Lawamah ni banyaknya kita lah. Buat jahat. Terasa jahat. Boleh gagah sikit lah. Buat jahat, terasa jahat. Dan terasa sentiasa bersalah. Dan bercadang tak mau buat jahat, terbuat juga. Terlawamah. Ada. Bercadang buat jahat, tapi bila buat jahat sikit pun dia tak pernah berbangga dengan jahat. Dia rasa dia jahat, dia rasa dia hina dia. Bahkan kadang-kadang setengah-setengah tu budak-budak cium tangan dia tak bagi cium tangan. Tarik tak bagi cium. Kenapa? Pak cik ni jahat, mak cik ni jahat, apa semua. Dia rasa dia ni banyak kesalahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan begitu, dia berusaha. Dia berusaha untuk jadi baik. Telajak buat minta ampun pada Allah Taala. Begitu. Dia sedar diri dia. Itu. Orang panggil nafsu ni nafsul lawamah. Atas lagi mutmainnah. Ni tatmainnul qulub. Hati mutmainnah. Yang Allah Ta'ala sebut, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu mutmainnah, irji'i ila, datanglah kepada Tuhan kau. Allah panggil, bila mati Allah panggil. Apa dia? Nafsu mutmainnah ni, nafsu sentiasa tenang. Dia tak kalut. Ini kita nak tuan-tuan. Kalau kita hidup di dunia, kita tak dapat benda ni, rugilah kita. Rugilah. Inilah yang kita kejar sekarang. Yang kita kejar apa dia? Kita nak mutmainnah. Tatmainnul qulub. Hati kita tenang. Hati kita tenang. Kalau kita dapat sesuatu benda yang membahagia, mengayakan kita, kita tenang. Kita ingat rezeki Allah. Tengah tu dia ingat nak sedekah tak mana, nak derma tak mana, nak bagi makan siapa. Di samping ambil kat dia. Bila diuji dengan hidup, kita sedar hidup ni Allah buat waktu malam ada, waktu siang ada. Musim buat, musim pasang, musim suruh. Jadi hidup memang begitu. Tetap dia tenang juga. Buat macam mana benda ni Allah takdir. Allah Ta'ala takdir. Itu. Jadi alladzina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tuba lahum, kebahagiaan bagi mereka itu. Saya terjemah, kebaikan makna kebahagiaan bagi mereka itu. Semua orang nak cari bahagia, tapi orang cari bahagia tak ikut Allah yang ajar dalam Quran. Dia cari dengan cara sendiri.
Dia mencuri, dia nak bahagia. Siapa nak cari tak bahagia? Orang pergi ke kelab malam, dia nak bahagia. Dia nak hiburan. Orang minum arak, dia nak bahagia. Orang main judi, dia nak bahagia. Tapi bahagia yang jalan yang bukan Allah Ta'ala tunjuk tu sesat. Yang mana tuba lahum, yang bahagia hati yang bizikrillah, ingat pada Allah. Sama ada ingat dengan lidah dia tersebut, dengan lidah dia Allahu Akbar, Subhanallah. Ataupun dia duduk diam je, hati dia ingat kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat. Nah itu. Dengan apa? Dengan dia tengok, dengan yang dia dengar. Gitu. Dan kadang-kadang kita tengok Allah Ta'ala takdirkan orang macam-macam. Baru ni duk tunjuk balik gambar seorang anak remaja di Penang lah. Disimbah asid di muka dia oleh keluarga dia sendiri. Ada. Oleh keluarga dia sendiri. Tak tahulah bergaduh pasal apa, tak tahu. Muka ni sampai hidungnya luruh, mata buta 100%. Tak nampak muka dulu. Bila tunjuk gambar dulu, gambar yang segak anak muda ni. Tapi bila disimbah asid muka tu sampai tu, terus sampai lubang mata tu sendiri pun teropong. Habis tak ada apa semua. Akal ada. Mulut boleh bercakap. Muda lagi. Nak meneruskan kehidupan yang begitu. Nak kata lawa langsung tak lawa. Hidungnya pun rumput. Matanya buta 100%. Hidupnya meraba-raba. Kena pula keluarga buang tak ke tepi, tumpang hidup dengan kawan-kawan. Allah takdirkan begitu. Macam saya sebut selalu, ada orang yang Allah Ta'ala takdirkan penjaga sepanjang hayat. Sampai hari ni adalah penjaga. Dia sempat hidup di luar umur 18 tahun. Kita ni Allah bagi kebebasan. Ni kita kena ingat sama. Nikmat yang besar. Walaupun kita ni tak kaya, harta tak bertimbul, tapi nikmat kebebasan yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni dah sangat berharga. Tu kita tak pergi tengok hospital lagi, hak kaki kerak, tangan kerak, jantung sakit, apa dia paru-paru rosak, buah pinggang rosak, lagi-lagi lah, macam-macam ada. Takkan tak boleh ingat nikmat Allah. Takkan nak kufur lagi. Takkan tak boleh bersyukur. Nak tara mana lagi. Nah itu. Baik. Sebab tu kalau kamu tak ingat pada Allah, kamu tak dapat taubat. Kamu tak dapat bahagia. Kita nak bahagia tu. Tak ada duit pun tak apa. Kita bahagia sekarang. Ada duit pun kita bahagia. Kita berjalan tak ada siapa pun kenal kita. Orang tak ada gaduh pun nak selfie dengan kita ke. Nak selfie apa? Tak ada. Orang tak gaduh pun kita pergi mana nak takak gambar ke. Orang apa semua. Orang sisih bau dengan kita pun buat tak kenal kita. Dia memang orang tak kenal kita pun, kita bukan orang terkenal. Japilah. Penting bahagia dalam hati. Bahagia dalam hati. Itu cerita dia. Sebab apa kamu bahagia? Bizikrillah. Kamu banyak ingat pada Allah. Allah kurniakan kamu taubat. Atau pohon kayu tuba bagi mereka itu berjalan orang yang berkuda 100 tahun. Pada bayang-bayang tiada putus perdunya pada rumah Nabi dalam syurga. Tiada satu rumah dan mahligai dalam syurga, melainkan masuk di dalamnya satu cabang, tiada warna dan bunga, melainkan ada padanya lain daripada hitam pakaian. Ahli syurga keluar daripada kembang bunganya, dan pecah bunga keluar kuda unta kenaikan ahli syurga. Yang ni tafsir makna tuba. Dia kata dalam syurga ada pokok nama pokok tuba. Gitu. Pokok tuba. Ini tafsiran yang kedua. Dan pokok ni pula dia batangnya daripada syurga tempat Nabi duduk, dahannya bercabang kepada seluruh syurga-syurga yang lain. Pokok tuba ni dia berbunga. Bila daripada bunga tu keluar unta, keluar kuda untuk kenaikan ahli syurga. Tak apalah, itu pentafsiran yang kedua yang agak mungkin kita susah faham. Ambil tafsiran hak tadi. Tuba lahum, orang beriman dan beramal soleh, Allah anugerahkan kebahagiaan bagi mereka itu. Kebahagiaan di mana? Di dunia dia bahagia, di syurga dia bahagia.
Hasil bizikrillah, ingat pada Allah. Tatmainnul qulub, hati kamu sentiasa tenang. Boleh? Itu. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalas min qabliha umamun. Seperti barang yang telah kami suruh segala anbiya dahulu daripada engkau itu, kami suruh engkau ya Muhammad jadi rasul kepada umat-umat yang telah lalu. Daripada dahulu beberapa banyak umat-umat. Muhammad, macam itulah. Kamu berhadapan dengan umat kamu seperti mana rasul-rasul berhadapan dengan umat-umat mereka itu. Macam-macam lah berhadapan dengan orang ramai ni. Rasul-rasul berhadapan dengan umat. Kita berhadapan dengan orang ramai macam-macam. Sebab tu kita kena tenang. Sebab tu tenang bila kita berhadapan dengan orang macam-macam perangai, macam-macam qarinah, macam-macam sikap. Sebab tu kena ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terbayangkan kadang-kadang hak duduk muka depan tu dia berhadapan dengan orang ramai. Dia berhadapan. Bang. Hak pegawai-pegawai duduk kat dalam. Hak duduk di depan. Nah gitu. Kerja apa kalau di airport tu hak duduk tang hak sambut tetamu tu. 24 jam main macam-macam perangai, macam-macam apa semua. Dia berhadapan dengan macam-macam orang. Tapi kalau ingat pada Allah, Allah beri ketenangan pada mereka. Nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam berhadapan dengan umat. Bila umat ni berbagai-bagai perangai, berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai kabilah, berbagai-bagai puak, berbagai-bagai pahaman, tentulah Nabi tempuh berbagai-bagai masalah, tetapi Nabi tetap tenang. Kenapa? Bizikrillah. Dia selalu ingat pada Allah. Faham? Betul. litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaik, supaya engkau baca atas mereka itu akan Quran yang telah kami wahyi kepada engkau. Muhammad, seperti mana nabi-nabi dulu, engkau pun begitu juga berhadapan dengan umat kamu dan nabi kamu ni, dan tugas nabi supaya engkau baca atas mereka itu ayat kami yang kami wahyikan. Itu tugas. Baca. Orang nak beriman, tak beriman, nak percaya, tak percaya, kena baca. Sampai ke hari ni pun, tugas-tugas ulama kena baca ayat-ayat Allah. Bila kita baca ayat Allah, ada orang terima, ada orang tak terima, ada orang suka, ada orang tak suka, biasalah. Tapi kalau kita buat kerja agama Allah, Allah bagi ketenangan pada kita. Walaupun orang maki kita, orang caci kita, orang tak suka kat kita, tapi tugas kita untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Macam tugas Rasul yang Allah tak sebut, menyampaikan wahyu Allah kepada umat-umat mereka. Nah itu. Sebab itu bila kita nak bekerja agama Allah ni, kita kena minta ketenangan daripada Allah. Nak minta ketenangan kena baik. Sebab tu tuan-tuan, nak mengajar agama, nak jadi ustaz ni, baik ni bukan boleh berlakon-berlakon. Kita kena cuba jadi baik. Walaupun kita ni tak baik 100%, kita kena jadi baik. Barulah orang panggil, kita akan dapat ketenangan. Baik. Wahum yakfuruna birrahman. Dan mereka itu kafir-kafir kufur mereka itu dengan Tuhan yang bernama Rahman. Nabi-nabi yang berhadapan dengan kaum mereka, kaum mana? Kaum yang kufur dengan Tuhan Ar-Rahman. Tak percaya pada Tuhan. Sedangkan mereka duduk bawah limpah kurnia Allah. Dia sendiri pun limpah kurnia Allah. Bernaung di bawah langit. Allah sediakan di langit dengan bulan, bintang, matahari segala. Limpah kurnia Allah. Pijak di atas muka bumi. Allah hidupkan di atas muka bumi segala pohon-pohon kayu. Limpah kurnia Allah. Di dalam air Allah hidupkan segala ikan-ikan. Limpah kurnia Allah. Dia seduk udara dengan limpah kurnia Allah. Allah anugerahkan pada tubuh dia segala benda yang ada dalam tubuh dia ni. Limpah kurnia Allah. Tapi dia tak nampak. Dia tak rasa pun dia hidup bawah pemurah Allah. Dia tak rasa pun hidup bawah kasih sayang Allah Ta'ala. Inilah Nabi kena berhadapan dengan kaum-kaum yang macam ni. Degilnya. Itu. Baik. Wahum yakfuruna birrahman. Mereka itu kufur dengan Ar-Rahman. Itu. Tuhan. Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi manab. Mana mata? Wa ilaihi matab. Itu. Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab.
Lalu kita jumpa ayat ni. Ayat lebih kurang. Hujung surah Taubah dulu kita jumpa hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang ni kamu berhadapan dengan kaum kamu. Macam-macam lah. Ada macam kita lah. Kita ni kecil lah, tuan-tuan. Nak banding nabi-nabi berhadapan. Kita berhadapan dengan macam-macam orang. Nak buat baik bukan senang. Tapi tugas menyebarkan Islam bukan tugas orang tentu, tugas semua kita. Tabligh, kita kena jadi tabligh. Kurang-kurang kita tak reti ajar orang pun, ajak orang mengaji, kempen orang mengaji. Bila kita kempen ajak orang mengaji, kita akan jumpa lah perangai-perangai orang. Kalau kita duduk diam je, kita tak jumpa perangai orang macam mana. Ada orang peli, ada orang tak terima, ada orang bagi alasan dulunya baik dengan kita lah, tak apa baik dengan kita, tapi kita ajak dia. Nah, kok kita dakwah dia. Itu umat macam-macam. Nabi-nabi berhadapan dengan kaum dia macam-macam lagi. Baik. Kata olehmu, iaitu Ar-Rahman itu Tuhan aku. Yang nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Kata olehmu, Ar-Rahman itu Tuhan aku, tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Ia. Aku hanya sembah Dia. Atasnya aku berserah. Alaihi tawakkaltu, dan kepadanya tempat taubat. Apa taubat? Dan kembali. Tempat kembali. Qul huwa rabbi, Ar-Rahman itu Tuhanku, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Alaihi tawakkaltu, di atasnya aku berserah, wa ilaihi mata, dan kepadanya aku kembali. Semua nak balik pada Ar-Rahman. Nah gitu. Dan turun tak kala kata kafir-kafir Mekah, bagi Nabi, jika ada engkau sebenar Nabi, maka ubah olehmu akan kami akan bukit-bukit Mekah ini jadi bagi kami sungai dan mata air telaga dalam Mekah ini, supaya boleh kami bertanam pokok-pokok dan biji-bijian, dan bangkit tok nenek kami yang telah mati-mati berkhabar pada kami. Kata engkau itu Nabi, walau annal Qur'anan suyirat bihil jibal. Itu tafsir ke depan. Takat dulu, walau annal Qur'ana suyirat bihil jibal. Wallahu subhanahu wa ta'ala.